Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dapat kita bertemu lagi pada hari ini. Setiap hari Isnin, kamu akan bersama Ustaz anak-anak tahun 5, iaitu dalam mata pelajaran Aqidah. Okey. Apa khabar semua? Ustaz harapkan kamu semua sihat dan bersemangat untuk terus belajar pada hari ini. Okey. InsyaAllah Ustaz akan teruskan pelajaran yang keempat, iaitu berkenaan dengan sifat wajib bagi Rasul. Sebelum itu sama-sama kita menadah tangan dahulu untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, Ustaz harapkan yang ada buku teks boleh ambil buku teks Aqidah tahun 5 pada muka surat berkenaan dengan sifat wajib bagi Rasul, iaitu muka surat 35. Okey, Ustaz akan sambung sebentar lagi. Sebelum itu Ustaz nak tanya, pada minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan apa dia sifat wajib bagi Rasul. Ustaz pun dah ada bagi untuk kamu buat menghafalkan sifat wajib Rasul. Jadi kamu semua hafal tak? Hafal tak? Ustaz harapkan kamu hafal lah ya. Yang tak hafal tolong hafal. Kerana apa? Kerana kamu kena ingat. Kena ingat sifat wajib bagi Rasul ni. Okey. Jadi untuk hari ini Ustaz akan teruskan berkenaan dengan sifat wajib bagi Rasul yang pertama. Okey, sifat wajib yang pertama adalah apa? Sebelum Ustaz mulakan, Ustaz nak tanyalah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah as-sidqu. Okey, as-sidqu bermakna apa erti dia adalah benar. Okey, yang kedua al-amanatu. Amanah. Erti dia apa? Kepercayaan, kan? Yang ketiga at-tablighu. Apa makna dia? Menyampaikan. Dan yang keempat apa? Yang keempat al-fatanatu, bijaksana. Okey, Ustaz nak kamu semua hafal. Senang sangat, 4 sahaja. Sekali dengan erti dia kamu kena hafal. Okey, senang sangat. Jadi untuk hari ini Ustaz akan terangkan berkenaan sifat wajib bagi Rasul yang pertama, iaitu as-sidqu. Okey, as-sidqu iaitu benar. Apa dia benar tu? Rasul ini wajib bersifat benar, tapi apa dia yang benar? Kita nantikan pada muka surat. Kita tengok pada muka surat 36. Okey, 36. Okey, yang ada buku teks boleh lihat pada muka surat 36. Okey. Ustaz teruskan. Okey, Ustaz baca dan kamu faham. Okey. Ataupun baca sekali dengan Ustaz, nanti Ustaz terangkan, kamu faham, kamu fokus betul-betul. Okey. Yang pertama adalah para rasul wajib bersifat as-sidqu, iaitu benar dalam semua gerak hati, perkataan dan perbuatannya. Okey, Ustaz. Okey. Rasul ni wajib bersifat as-sidqu. Yalah, memang wajib lah kan. Kita pun belajar sifat wajib Rasul. Jadi semua Rasul itu wajib bersifat as-sidqu, iaitu benar. Okey, benar tu benar apa? Okey, benar dalam semua gerak hati, perkataan dan perbuatannya. Ustaz dah kala ni, hati, perkataan, perbuatan. Apa makna hati? Apa makna perkataan? Apa makna perbuatan? Rasul itu dia kena benar dalam hati dia. Dia kena benar dalam perkataan dia. Dan dia kena benar dalam perbuatannya. Okey, apa makna hati, perkataan, perbuatan? Kita tengok yang pertama. Okey. Yang pertama adalah berkenaan dengan benar dalam hati. Benar dari segi hati, hati seorang Rasul. Kita tengok apa dia makna. Benar pada pengakuannya sebagai Rasul utusan Allah. Okey,
dalam hati Rasul dia kena benar. Dia kena bercakap, aku mengaku bahawa aku adalah Rasul utusan Allah. Dia kena benar, Rasul kena bersifat benar dalam hati dia bahawa dia kena mengaku dia adalah Rasul utusan Allah, kan? Itu dari segi hati. Dari segi perkataan yang kedua, apa maknanya? Iaitu benar segala perkhabarannya daripada Allah. Apa Rasul memberitahu dekat kita, dari segi perkataannya, perkhabarannya, semua benar, dan perkhabarannya semestinya daripada Allah. Apa yang Rasul sampaikan kepada kita itu datangnya daripada Allah. Itu maksudnya. Semua yang Rasul cakap, semua yang Rasul mengkhabarkan kepada kita, semua benar. Dan Rasul pun kena bersikap benar, bersikap benar dalam perkataannya, perkhabarannya, kan? Dan perkhabarannya semestilah daripada Allah. Semestilah daripada Allah. Dia Rasul tak boleh apa yang Allah cakap, apa yang Allah bagi tahu, apa yang Allah sampaikan, Rasul tak boleh berbohong. Rasul tak boleh nak apa ni? Tak boleh nak tak boleh nak apa ni, ya Allah. Tak boleh nak cakap apa ni? Ya Allah, Ustaz lupalah perkataan dia. Maksudnya segala perkhabaran daripada Allah, Rasul kena cakap benar untuk sampaikan kepada umat manusia. Kamu boleh faham, kan? Kita teruskan yang ketiga. Benar dalam perbuatan. Apa maksud perbuatan? Benar segala perbuatan dan tindakannya adalah bimbingan dan ajaran Allah. Segala perbuatan yang Rasul buat ataupun tindakan yang Rasul buat adalah bimbingan daripada Allah. Ini adalah benar. Bimbingan dan ajaran Allah. Apa yang Allah ajar kepada Rasul, semua adalah benar. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul, kita pun kena percaya sebab dia benar. Dan perbuatan itu atas arahan Allah, atas bimbingan Allah. Dan Rasul sampaikan kepada kita pun datang daripada Allah. Jadi kita kena benarkan, kita kena percaya, kan? Itu bermakna Rasul itu wajib bersifat as-sidqu, benar dalam segi hati, pengakuan, perkataan, perkhabaran dan perbuatannya. Semuanya datang daripada Allah. Hati pun utusan daripada Allah, perkataan pun daripada Allah, tindakan dan perbuatannya semua dari ajaran Allah. Boleh faham, ya? Kita teruskan poin yang kedua. Rasul akan menyampaikan kepada umatnya perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah. Rasul akan sampaikan kepada kita perkara yang apa yang Allah suruh, semua Rasul akan sampaikan. Apa yang Allah sampaikan, semua Rasul akan sampaikan kepada umatnya, walaupun tidak tertinggal titik pun. Bermakna macam itulah. Rasul tak boleh nak potong, nak delete apa yang Allah sampaikan kepada dia, delete apa kepada umat dia. Nak potong sebahagian. Allah cakap 100%, Allah cakap 100 perkataan, Rasul pun cakap 100 perkataan kepada umat manusianya, kan? Itu bermakna. Yang seterusnya, yang ketiga, dalam erti kata lain, jika perkataan Rasul itu berupa ajaran atau teori, maka ajaran dan teori itu adalah benar. Faham tak? Jika perkataan Rasul itu berupa ajaran ataupun teori itu maksudnya ajaran lah. Ajaran dari segi perkataan. Jadi semua itu kita kena percaya adalah benar, semuanya datang daripada Rasul. Dan semestinya apa yang dicakap oleh Rasul itu datang daripada Allah. Seterusnya, jika kata-kata Rasul itu adalah fakta atau cerita,
maka semuanya adalah benar sebagaimana yang telah berlaku dan sebenarnya berlaku. Kamu faham tak apa maksud dia? Okay, yang tadi yang sebelum dia, jika perkataan Rasul itu berupa ajaran. Okay. Yang kedua, yang seterusnya pula, jika perkataan Rasul itu berupa fakta ataupun cerita. Rasul itu bercerita kepada kita kisah sahabat-sahabatnya, kisah Nabi, semuanya selain Nabi sebelumnya, kan? Okey. Jadi maka semuanya benar. Apa yang Rasul sampaikan, apa yang Rasul ceritakan kepada kita, semuanya benar. Semuanya benar, tetapi semuanya benar dengan ajaran Allah, dengan bimbingan Allah, sebagaimana yang telah berlaku dan sebenarnya berlaku. Okey, sebagaimana yang telah berlaku sekarang, Rasul cerita kepada kita berkenaan dengan sirah-sirahnya, kan, sahabat-sahabatnya. Jadi kita kena percayalah, kan. Semuanya benar. Okey. Seterusnya, dari itu para rasul wajib bersifat as-sidqu, iaitu benar sesuai dengan kehendak Allah. Dah habis. Okey, maksudnya apa yang kita faham daripada tadi, rasul semestinya wajib bersifat as-sidqu. Ustaz dah garis perkataan wajib bersifat as-sidqu. Kalau rasul itu tak bersifat as-sidqu, maksudnya dia bukan rasul lah. Dia rasul palsu. Okey. Sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah maksudnya apa yang Allah inginkan, apa yang Allah sampaikan, dia sampaikan 100% daripada ajaran Allah, kan? Okey. Ustaz harapkan kamu fahamlah. Okey, yang tak faham, kamu boleh dengar semula apa yang Ustaz cakap, apa yang Ustaz terangkan. Okey, sehinggalah kamu betul-betul faham. Ustaz pun tak melebarkan, tak bercakap lebih-lebih. Ustaz cakap tak terangkan banyak-banyak. Okay, jadi kamu kena faham. Okay, seterusnya kita teruskan pada muka surat 37 berkenaan dengan dalil naqli as-sidqu. Okay, dalil naqli as-sidqu ni Ustaz mohon sangat-sangat daripada anak tahun 5 kamu semua hafal dalil naqli. Hafal. Okay, kerana apa? Kerana dalam exam akan masuk. Dia akan bagi ayat Al-Quran, dia akan tanya, ini dalil apa? Ini dalil naqli apa? Okey. Kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah An-Najm. Okey, ayat yang ketiga hingga ayat keempat. Apa bunyinya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallahul azim. Apa dia maksudnya? Kita tengok ayat yang ketiga dulu. Dan dia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Ayat yang keempat, segala yang diperkatakannya itu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kamu faham tak? Maksudnya Allah nak menerangkan kepada kita bahawa apa yang diperkatakan oleh Rasulullah yang berhubung dengan agama Islam, semuanya adalah benar, kemahuan daripada Allah, dan pendapatnya bukan pendapat sendiri, semua pendapat daripada Allah. Dan segala yang diperkatakan itu, segala yang dilakukan itu, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis, Rasul itulah, segala yang diperkatakan oleh Rasul sama ada daripada Al-Quran atau hadis, semuanya datang daripada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya wahyu Allah lah. Semua yang diperkatakan daripada Rasul sama ada daripada Al-Quran atau hadis, semestinya datang daripada wahyu Allah. Allah yang menerangkan kepada Rasul, kemudian Rasul pun menerangkan kepada umat manusia apa yang diterang oleh Allah 100%, tak tinggal pun walau titik. Itu maksudnya. Okey, boleh faham? Jadi Ustaz minta kamu hafal dalil naqli as-sidqu.
Sekejap lagi Ustaz akan bagi latihan untuk kamu menulis dan hafal dalil naqli. Boleh? Okey, jadi lupa satu lagi, dalil akli. Dalil akli satu lagi. Okey, muka surat 37 bawah, dalil akli. Tadi dalil naqli daripada Al-Quran. Dalil akli ni datang daripada mana? Akli maksudnya akal. Akal siapa? Akal manusia. Manusia memikirkan macam mana Allah itu Rasul itu bersifat as-sidqu. Kita tengok macam mana. Kita baca, Rasul adalah utusan Allah, maka apa yang diucapkannya adalah sumber dan arahan Allah tanpa ditokok tambah dan tidak dicampur adukkan dengan pendapat Rasul itu sendiri. Maksudnya Rasul itu utusan Allah. Kita pun dah tahu Rasul itu Rasulullah, utusan Allah. Apa yang diajar oleh Allah, Rasul akan sampaikan. Maka apa yang disampaikan kepada manusia semuanya datang daripada sumber dan arahan daripada Allah, tanpa ditokok tambah. Tanpa ditokok tambah ni maksudnya tanpa ada penambahan, ataupun pengurangan. Allah cakap 100%, Rasul pun sampaikan 100%. Tak boleh 99%, tak boleh 90%, tak boleh juga 120%. Faham Dan tidak dipercampur adukkan dengan pendapat Rasul itu sendiri. Dan Rasul itu tak boleh nak campur aduk dengan pendapat dia sendiri. Tak boleh. Maksudnya Allah cakap, sampaikan, ajarkan kepada Rasul berkenaan dengan itu 100%. Rasul tak boleh menukar semula apa yang Allah sampaikan, dia tukar pendapat semula. Faham tak? Itu bermakna dalil akli Rasul itu bersifat as-sidqu. Ustaz harap kamu semua faham. Kalau tak faham boleh dengar sampai faham. Jadi Ustaz harapkan kamu semua dengar sampai habis video Ustaz, dan Ustaz akan bagi aktiviti lah sekejap lagi. Itu sahaja untuk hari ini. Bertemu lagi kita pada minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.